Perhatian kepada semua hadirin, anda diminta untuk menghidupkan kamera masing-masing kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Perhatian kepada semua hadirin, di sini terdapat beberapa pengumuman. Yang pertama, perhatian kepada semua hadirin, anda diminta untuk menimbas QR Code atau mengisi link kehadiran melalui pautan Google Form yang akan diberikan di ruangan cek di akhir program nanti. Yang kedua, para hadirin diminta untuk menimbas QR Code atau mengisi link kehadiran untuk sekali sahaja. Yang ketiga, para hadirin diminta supaya kekal berada dalam majlis sepanjang program ini berlangsung. Yang keempat, para hadirin diminta untuk tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh mengganggu kelancaran majlis. Yang kelima, bagi memastikan kelancaran majlis, para hadirin diminta untuk mematikan mikrofon masing-masing dan hanya menghidupkannya apabila perlu. Kerjasama daripada pihak anda amatlah kami hargai. Yang berusaha, Saudara Muhammad Hazim Naimullah bin Muhammad Nazari, Pengarah Program Supporting Children's Optimal Growth 2021. Yang dihormati Puan Mazwin binti Kamarul Zaman, Penasihat Program Supporting Children's Optimal Growth 2021, Barisan Panel Penceramah Program Supporting Children's Optimal Growth 2021 Siri 3, Dr. Syahrul Bariah Abdul Hamid, Pensyarah Kanan Dietetik UiTM Puncak Alam, Dr. Nur Islami Muhammad Fahmi Teng, Pensyarah Kanan Dietetik UiTM Puncak Alam, Saudara Muhammad Syahdan bin Hanafi, Saudara Nuruddin Hamzah bin Hamzani, Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Sains Kesihatan sesi 2020-2021, Barisan Majlis Tertinggi Sekretariat Mahasiswa Fakulti Sains Kesihatan sesi 2020-2021, Saudari Nur Najwa binti Muhammad Daniel, Presiden Persatuan Pelajar Pemakanan dan Dietetik NADA 2020-2021, seterusnya warga Pusat Pengajian Dietetik dan para hadirin yang dikasihi sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Selamat datang ke program Supporting Children's Optimal Growth 2021 Siri 3. Sebelum meneruskan aktu cara majlis pada hari yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Amirah Afifah binti Yusof nama diberi selaku pengacara majlis anda pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku dan Wawasan Setia Warga UiTM. Para hadirin diminta untuk mematikan kamera dan berdiri bagi menyanyikan lagu. Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Terima kasih diucapkan atas nyanyian sebentar tadi. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Arif Haikal bin Azmi bagi mengetahui bacaan doa. Dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Umur kita Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan Majlis Supporting Children Optimal Growth pada hari ini. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui bahawa kami di sini menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta menggunakannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Arif Haikal bin Azmi atas bacaan doa beliau sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan lagi majlis kita dengan sesi forum implikasi makanan segera terhadap tumbesaran kanak-kanak bersama Dr. Syahrul Bahriah Abdul Hamid dan Dr. Nur Islami Muhammad Fahmi Teng. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada hadirin sekalian. Sekali lagi saya Amira Afifah binti Yusof selaku moderator untuk sesi forum ini. Selamat datang diucapkan kepada semua ke perbincangan forum pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa menghadiri sesi forum ini. Baiklah, topik yang akan dikupaskan dalam forum hari ini ialah sememangnya merupakan satu topik yang sangat hangat diperbualkan dan tidak asing lagi dalam kehidupan kita, iaitu mengenai implikasi makanan segera terhadap tumbesaran kanak-kanak. Tetapi sebelum kita kupas dengan lebih mendalam dan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita untuk sesi forum ini terlebih dahulu. Dua orang penceramah telah dijemput dalam sesi forum ini, iaitu panel penceramah kita yang pertama, Dr. Syahrul Bahriah binti Abdul Hamid, dan panel penceramah kita yang kedua, Dr. Nur Islami binti Muhammad Fahmi Teng. Untuk makluman para hadirin sekalian, kedua-dua panel penceramah kita merupakan pensyarah kanan dietetik UiTM Puncak Alam. Selamat datang saya ucapkan kepada Dr. Berry dan Dr. Islami ke sesi forum hari ini. Semoga doktor semua berada dalam keadaan yang sihat ya. Para hadirin sekalian, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, topik untuk hari ini adalah implikasi makanan segera terhadap tumbesaran kanak-kanak. Saya yakin dan percaya bahawa kita semua telah sedia maklum bahawa kanak-kanak ini amat gemar untuk mengambil makanan segera kerana rasa makanan tersebut menarik, enak dan sesuai dengan cita rasa kanak-kanak. Namun, apakah implikasi makanan seperti ini terhadap kanak-kanak sebenarnya? Oleh itu, tanpa membuang masa, mari kita mulakan sesi forum ini dengan panel kita yang pertama, iaitu Dr. Syahrul Bahriah untuk mengupas lebih lanjut berkaitan dengan isu ini. Baiklah doktor, saya ingin bertanya pendapat doktor, adakah terdapat hubung kait di antara pengambilan makanan segera dalam kalangan kanak-kanak dengan kadar kebantutan dalam tumbesaran mereka, doktor? Silakan. Terima kasih Cik Amira Afifah di atas soalan tersebut. Okey, minta maaf ya suara tak berapa bagus pagi ni. Alright, jadi kita forum ini adalah satu saya pujilah, iaitu you kaitkan antara makanan segera terhadap tumbesaran kanak-kanak. So ia adalah satu perkara yang mungkin orang tidak nampak. Selalunya kita kaitkan pengambilan makanan segera dengan masalah kegemukan di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa. Okey, so berkenaan dengan menjawab kepada persoalan itu, so kita berbalik kepada apakah itu makanan segera. Makanan segera adalah salah satu komponen yang biasa yang terdapat dalam diet western ataupun ala barat, dan kita sedia maklum bahawa makanan segera memang sedia tinggi kalori, tidak bernutrisi, rendah serat dan juga mikronutrien. Selain daripada itu, ia juga tinggi garam dan juga tinggi gula. So pengambilan makanan segera ini memang kita sedia maklum berkait rapat dengan amalan pemakanan yang tidak sihat. Contohnya pengambilan minuman berkarbonat yang tinggi kandungan gulanya,
kurang pengambilan sayur dan buah. Sebabnya kalau gitu dalam hidangan makanan segera memang tidak ada pun sayur. Kalau ada pun hanya salad dalam burger, tapi sangat sedikit kan. Dan juga buah apatah lagi lah, dan semestinya tidak dapat memenuhi keperluan nutrisi seseorang kanak-kanak yang sedang membesar. So kanak-kanak memang dalam kanak-kanak dan remaja berada di fasa pembesaran yang pesat. Dia punya perkembangan fizikal tubuh badan dia, fisiologi tubuh badan dia. Jadi kegagalan untuk mencapai keperluan nutrien yang mencukupi di kalangan remaja dan kanak-kanak akan menyebabkan gangguan dari segi kadar pertumbuhan mereka, kegagalan organ dan juga micronutrient deficiency. Seterusnya akan menyebabkan kanak-kanak dan remaja tersebut berisiko tinggi untuk mendapat kegemukan, penyakit jantung, kencing manis dan kanser apabila mereka meningkat dewasa kelak. Jadi saya ingin memetik satu hasil kajian yang dijalankan oleh Lian Li et al. Tahun 2020 yang bertajuk Fast Food Consumption Among Young Adolescents Aged 12 to 15 years in 54 low and middle income countries. So kajian ini menggunakan data daripada Global School Based Student Health Survey, iaitu survei yang dijalankan unsur sama di antara WHO dan CDC yang melibatkan 54 buah negara low and middle income. Okay, so daripada kajian ini mereka mendapati bahawa prevalence pengambilan makanan segera sekerap 4 ke 7 kali seminggu di kalangan remaja berusia 12 ke 15 adalah paling tinggi di negara Thailand, itu sebanyak 43.3%, dan paling rendah di Pakistan iaitu hanya 1.3%. So apa yang menarik berkenaan dengan kajian ini adalah kalau sebelum ini there are extensive studies that was done untuk lihat perkaitan antara pengambilan makanan segera dan juga cahu obesity. Tetapi dalam kajian ini surprisingly mereka dapati bahawa prevalence pengambilan makanan segera adalah hampir sama di antara mereka yang mengalami masalah kebantutan, iaitu sebanyak 7.6%, kurang berat badan ataupun thinness sebanyak 7.7% apabila dibandingkan dengan remaja yang obese, iaitu hanya 6.6%. So jadi ini membuktikan bahawa pengambilan makanan segera merupakan salah satu faktor yang boleh menyebabkan kadar kebantutan dalam pembesaran kanak-kanak dan remaja, terutama sekali bagi kanak-kanak yang tinggal di kawasan yang bandar, iaitu yang lebih easy access terhadap makanan segera. Ini Cik Afifah. Baiklah, terima kasih Dr. Syahrul Baharia atas penjelasan beliau yang begitu padat sebentar tadi mengenai makanan segera. Baiklah, seterusnya saya ingin ajukan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nur Islami binti Muhammad Fahmi Teng. Doktor, baiklah, adakah pengambilan makanan segera tidak dibenarkan sama sekali dalam kalangan kanak-kanak? Dan jika dibenarkan pula, berapakah had pengambilannya? Silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amira Afifah sungguh berseri pada hari ini. Okay, menjawab soalan moderator pengambilan makanan segera adakah tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kita tengok pengambilan makanan segera ni trend dia ada satu fenomena global. Kita tahu yang makanan segera ni dia easy access, dia sangat mudah didapati. Dan kalau kita nak sediakan makanan segera ni pun dia hanya melibatkan very minimal preparation. Dia mudah, dia murah. Jadi sebenarnya makanan segera ni buat masa ni dia bukan hanya pilihan kanak-kanak, tapi sometimes orang dewasa, parents juga memilih makanan segera sebab dia mudah untuk disediakan. Dan somehow harga makanan segera juga sekarang ni dia dah murah. Ya, jadi dalam dunia yang sibuk zaman sekarang ni, sukar untuk kita tolak secara total pengambilan makanan segera. Namun macam yang Dr. Ben diterangkan tadi, terdapat hubung kait antara kebantutan dengan pengambilan makanan segera. Jadi pengambilan makanan segera ni banyak kajian telah menunjukkan bahawa ia datangkan lebih banyak mudarat kepada kesihatan berbanding kebaikan. Mungkin kebaikannya cuma adalah dia adalah mudah dan juga dia murah sekarang ni. Tapi daripada segi kesihatan dia boleh datangkan mudarat. Jadi sepatutnya makanan segera ni kita tak perlu langsung. Untuk kesihatan optimum, tubuh badan kita perlukan makanan yang real food, makanan alami, bukannya makanan segera.
Jadi kalau tanya, sepatutnya memang tak perlukan langsung. Tetapi bila kalau sekiranya kita perlu membuat pilihan untuk ambil makanan segera dalam zaman sekarang yang susah nak tolak makanan segera ni, pengambilannya perlulah dilimitkan. Kita hadkan pengambilan makanan segera tu tak lebih daripada 2 kali sebulan, 1 ke 2 kali sebulan, supaya tak berlaku kebiasaan untuk bergantung kepada pengambilan makanan segera. Kita elakkan pengambilan makanan segera secara kerap. Jadi tak bolehlah dalam seminggu tu 3 hingga 4 kali, memang depends on fast food sahaja, yang mana of course lama kelamaan akan datangkan mudarat. Jadi menjawab kepada soalan Cik Moderator tadi, tidak dibenarkan sama sekali tu, sememangnya kita tak perlukan makanan segera, tapi kita faham kita tak boleh nak tolak secara total. Jadi kita limitkan, jangan lebih 2 kali dalam masa 1 bulan. Itu untuk menjawab soalan lah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Islami atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi mengenai had pengambilan makanan segera. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada panel pertama kita, iaitu Dr. Syahrul Baria. Doktor, seperti sedia maklum, kanak-kanak memang sukakan makanan ringan dan makanan segera seperti burger, ayam goreng KFC dan sebagainya. Jadi, apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyumbang kepada perkara ini? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih di atas soalan seterusnya. Okey, untuk menjawab soalan ini, penting untuk kita tahu sebenarnya dia ada banyak faktor menyebabkan kanak-kanak ni sukakan makanan segera. Okey, antara yang paling penting, saya rasa faktor yang paling utama adalah kurangnya pengetahuan dan juga pendedahan di kalangan ibu bapa ataupun penjaga kanak-kanak ini berkenaan dengan bahayanya kesan pengambilan makanan segera terhadap kesihatan dan juga pertumbuhan kanak-kanak. So selain daripada itu, kalau kita tengok sekarang ni masa yang macam kata Dr. Islami, it's a global problem sebenarnya. Bukan kata di Asia, di luar negara sana pun memang pengambilan makanan segera agak tinggi di kalangan kanak-kanak dan juga dewasa. So antara dia punya, bukan kata kebaikan, maksudnya antara bonusnya pengambilan makanan segera ni adalah ia adalah easy access, mudah untuk didapati, ada di mana-mana, dan sekarang ni pun kita hanya perlu call saja, nanti datanglah depan rumah kan, tak perlu kita nak pergi ke restoran makanan segera. Selain daripada itu, harganya yang agak murah, yang mana satu set tu mengandungi ada minuman, ada dessert, ada dia punya makanan utama dia. Jadi ini antara sebab yang dan juga tambahan lagi pula faktor kesibukan bekerja di kalangan ibu bapa yang menyebabkan mereka mudah memberikan akses itu kepada anak-anak untuk membeli ataupun mendapatkan makanan segera. Okey, dan selain daripada, kalau kita tengok juga bijaknya pengeluar makanan segera ini adalah mereka berjaya menarik perhatian kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa melalui dia marketing strategi dia. So marketing strategi dia itu adalah secara, kalau kita tengok dia tertumpu kepada sesetengah golongan. So contohnya kalau dia nak aim pada golongan kanak-kanak, apa yang mereka buat adalah mereka menawarkan contohnya permainan yang ada bersama dalam package set makanan segera tersebut. So mengikut musim lah, kalau contohnya musim tu adalah musim permainan seperti Lego contohnya kan. Ada movie Lego yang ada di movie Lego yang sedang ditayangkan, so nanti biasanya akan ada bersama dengan mana-mana restoran makanan segera juga menawarkan permainan yang mengikut tema tersebut. Selain daripada itu, kalau kita tengok pula dengan perkembangan teknologi yang pesat masa kini melalui program TV dan juga media sosial yang mula memenuhi masa di kalangan kanak-kanak dan remaja, so mereka terdedah kepada pelbagai jenis iklan berkenaan dengan makanan segera. So maksudnya kalau tidak ada pintu itu dibuka, masakan mereka tahu apa yang ada di luar sana kan. Dengan sekarang ni masing-masing semuanya berada di rumah, so kalau tidak melalui TV, social media, masakan mereka tahu ada tawaran yang menarik di luar sana berkenaan dengan makanan segera. Dan satu lagi pula marketing strategi mereka adalah dengan pakaikan atau memaparkan artis-artis ternama, bintang sukan bagi menarik perhatian golongan kanak-kanak dan remaja ini. So it's like an
endorsement from the state superstars that it's okay to have fast food. So you akan lebih close dengan saya. Itulah lebih kurang macam itulah message yang nak disampaikan. So sebagai contoh ya, recently apabila McDonald menggunakan kumpulan K-pop terkenal iaitu BTS sebagai part of their marketing strategy. So kalau kita tengok hampir ia ada satu fenomena ya yang mana semua orang berpusu-pusu ke McDonald berdekatan untuk mendapatkan set makanan segera yang memaparkan bintang terkenal tersebut. Dan juga yang tidak surprise lah juga sebenarnya kan ada yang begitu fanatik yang mana mereka menyimpan kotak ataupun paper bag set makanan segera itu diframekan. So ini menunjukkan bahawa marketing strategi mereka telah berjaya untuk mensasarkan kepada golongan kanak-kanak, remaja dan juga yang adult sebenarnya untuk mendapatkan makanan segera dengan pakaikan image artis ataupun bintang sukan. Okay, jadi saya harap menjawab soalan. Baiklah, terima kasih Doktor atas ucapan dan soalan jawapan yang diberikan oleh Dr. Syarul Baharia atas penjelasan yang begitu padat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada panel penceramah kita yang kedua. Pada pendapat Dr. Islami, apakah kesan-kesan yang akan kanak-kanak ini hadapi jika mereka tidak mengawal pengambilan makanan segera ataupun makanan ringan seperti ini, contohnya snack-snack? Teruskan. Okey. Terima kasih Cik Amira. Okey, kesan ya, bila nak cakap pasal kesan kita tengok dulu apa itu makanan segera dia, contohnya macam snack tu lah. Jadi kalau dari segi kandungan nutrien, makanan segera ni biasanya dia zero nutritional value. Ya, dia tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, tinggi kalori. Ya, semua kiranya dia tak ada nutritional value yang bagus lah ya. Contohnya kalau macam dia ambil makanan yang bergoreng ya, macam snacking yang bergoreng kan, macam kalau fries ke dia high sodium, dia ambil air berkarbonat, of course dia tinggi gula ya. Dan banyak juga makanan segera yang lain dia tinggi trans fat. Kita tengok snacking, keropok-keropok ke semua tu. Dan kita tahu bahawa lemak trans fat dia tak bagus. Dia boleh menyebabkan pelembatan pada kita punya arterial blood kan. Dan banyak juga snacking makanan ini dia banyak dia ada agent corona yang berlebihan ya, yang tak bagus untuk kesihatan lah. Jadi bila kita tahu kandungan nutrien dia sebenarnya adalah tak bagus, jadi of course dia akan memberi mudarat atau kesan buruk ya, kepada kesihatan. Jadi kesan-kesan dia banyak dalam literature kajian menunjukkan kesan buruk pengambilan makanan segera ni. Contohnya obesity, dia banyak ambil makanan yang high fat, high calorie, of course boleh menyebabkan obesity. Dan bila obesity tu dia boleh membawa kepada, kita tengoklah kanak-kanak kecil-kecil dah boleh dapat diabetes kan, hypertension yang disebabkan pengambilan makanan segera yang terlalu kerap. Ya, sebab dia makanan segera dia banyak garam kan, yang tak baik untuk tekanan darah lah. Yang boleh menyebabkan heart disease, dan untuk kanak-kanak satu lagi pengambilan makanan segera ni boleh menyebabkan dental cavities lah. Di mana dapat menimbulkan plak pada gigi. Ya. Dan ada juga kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan makanan segera lebih daripada 3 kali seminggu, di mana ia dikaitkan dengan gangguan atopik macam asma, eczema ataupun rhinitis. Jadi makanan segera ni dia sedap tapi dia tak berkhasiat. Jadi bila kanak-kanak tu dia hanya kenyang dengan junk food sahaja, itu yang boleh menyebabkan kebantutan macam topik forum hari ni lah. Ya, kebantutan dia makan, dia hanya depends pada makanan segera sahaja. Makanan segera tak makan makanan yang lengkap yang lainnya, dia kenyang dengan makanan segera saja boleh menyebabkan bantut. Okey, ada juga kajian-kajian di luar sana yang menyebabkan makanan yang menunjukkan makanan ringan ni juga dia boleh menyebabkan prestasi akademik kanak-kanak terjejas. Ya, ini disebabkan oleh kandungan nutrien makanan tu yang tidak bagus. Ya, dia tinggi gula, ya, tinggi sodium, tinggi pewarna, ya, tinggi bahan-bahan tiruan lah ya. Jadi itu menyebabkan gangguan kepada prestasi akademik kanak-kanak. Ya, dia punya malahan kalau pengambilan gula yang berlebihan juga dia boleh menyebabkan
masalah behavior kepada kanak-kanak. Ada kajian menunjukkan begitulah ya. Jadi masalah behavior, kurang fokus pada belajar, kurang perhatian dan juga menyebabkan prestasi akademik mereka terjejas lah. Jadi secara kesimpulannya, setakat ini tiada lagi penemuan yang menyatakan bahawa pengambilan makanan segera ni boleh beri kesan positif kepada pembesaran mahu kanak-kanak maupun dewasa. Dan kita jumpa setakat ni semua menyatakan pengambilan makanan segera berlebihan dia memberi mudarat. Tiada kesan positif ya. Itu jawapan saya. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Islami atas penerangan sebentar tadi mengenai kesan-kesan yang perlu ditetapberatkan untuk pengambilan makanan segera. Baiklah, sidang hadirin sekalian, jika kita lihat berdasarkan penerangan sebelum ini, Dr. Syarul Bahriah dan Dr. Islami telah menekankan bahawa makanan segera memang memberi kesan buruk terhadap pembesaran kanak-kanak. Jadi, soalan saya seterusnya kepada Dr. Berry. Pada pendapat doktor, bagaimanakah cara untuk mengurangkan atau mengelakkan daripada pengambilan makanan segera dalam kalangan kanak-kanak? Silakan doktor. Okey, terima kasih di atas soalan seterusnya. Okey, paling penting perlunya ada kesedaran dan pengetahuan yang diberikan kepada kanak-kanak ataupun remaja akan bahaya pengambilan makanan segera. So sometimes mereka tidak ada pengetahuan tu, tidak ada kesedaran tu. Mungkin mereka tahu makanan segera tak elok, tapi mereka tidak tahu to what extent yang tidak elok. So ada baiknya kalau contohnya sekarang ni kan kita memang with the advancement of the technology, so kita guna pakaikan untuk something positif. Kita tunjukkan kepada anak-anak ini kalau boleh gambar-gambar yang boleh memberikan mereka rasa bimbang apabila melihat gambar tersebut, gambar kesan daripada pengambilan makanan segera. Sebagai contoh macam Dr. Islami maklumkan karies gigi. So apa yang akan terjadi kalau adik suka sangat minum minuman yang manis. So kita tunjukkan gambar tersebut. So sedikit sebanyak ia memberi satu gambaran, okey ini kesan dia yang dia nampak. Kadang-kadang benda ni kita perlu tunjukkan visual. Kalau kita ceritakan saja kesan dia, kanak-kanak tak nampak lagi. Okey, so kita kena bukakan pintu tu, tunjukkan pada mereka macam mana impak sebenarnya kesan pengambilan makanan segera ni kalau diambil secara berlebihan. Okey, dan seterusnya adalah lebih kepada menggalakkan kepada perubahan dalam amalan pemakanan. So ia bukan bermaksud kita target kepada kanak-kanak tersebut saja, ianya perlulah dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh ahli keluarga itu. Seluruh ahli keluarga itu perlukan perubahan yang sama. Barulah anak-anak ini membesar daripada dia lihat okey ibu dan bapanya tidak ambil pun makanan yang tidak sihat ni dan mereka lebih ambil sayur dan buah. Jadi ianya perlu dilakukan secara dalam keluarga. Seluruh keluarga perlu berubah. Iaitu ini yang faktor keluarga, faktor environment itu adalah penting. Okey, so apa yang perlu dibuat adalah contohnya dengan membuang ataupun eliminate, elakkan membeli makanan yang terproses. So walaupun maksudnya selain daripada mereka ni kita elakkan untuk order atau beli makanan segera yang ada di restoran. Selain daripada itu elakkan juga membeli makanan yang terproses seperti fries, nugget, hot dogs. So elakkan perkara-perkara ini semua berada di dalam rumah. So gantikan dengan apa? Perkenalkan dengan makanan sihat. So bila kita perkenalkan makanan sihat, ia tak boleh dilakukan secara terburu-buru ataupun terlampau maksudnya perkenalkan makanan dalam jumlah yang banyak. So ia perlulah one at a time. Tak perlulah kita macam okey ini semua buah-buah sayang-sayang adik perlu makan. So ianya macam anak-anak ni akan rasa alamak macam terlampau banyaknya untuk mereka nak berubah. So perkenalkan satu persatu makanan sihat. So sebaiknya juga semasa kita keluar membeli barang makanan, bawa bersama anak-anak ni. So that mereka tahu apa lagi selain daripada makanan segera yang mereka tahu ni, apa lagi makanan yang sihat di luar sana yang mereka boleh ambil. So let them choose their own healthy and real food. Contohnya apa jenis buah yang mereka suka, apa jenis sayur yang mereka suka. Selain daripada itu ia memberikan satu sense of belonging mereka yang mana mereka rasakan pendapat mereka diterima pakai untuk seluruh keluarga. Dengan bila mereka kata okey saya nak makan apple, so kita kena beli apple and kita makan bersama satu keluarga. So ianya memberikan mereka satu rasa power lah kan, yang mereka pun ada hak untuk memilih makanan yang sihat. Okey,
dan juga stock up your kitchen with healthy snacks. So definitely ia perlulah yang rendah garam, contohnya seperti biskut yang rendah gula dan garam, keju, yogurt ataupun kekacang-kekacang yang sihat. Okey, pelbagaikan standby itu pelbagaikan menu sihat dan libatkan anak sekali semasa proses penyediaan makanan tersebut. So mereka tahu daripada situ mereka akan rasa happy lah sebabnya dapat terlibat daripada mula sehingga akhir makanan itu disediakan, dan mereka tahu itulah cara untuk menyediakan makanan nasihat dan apakah pilihan makanan nasihat. So daripada situlah, dan dia juga dapat create satu bonding di antara ibu dan anak. Okay. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syahrul Baria atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya kita balik semula kepada Dr. Islami. Pada pendapat doktor sendirilah, apakah inisiatif yang boleh dilakukan atau diamalkan oleh golongan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak mereka supaya lebih cenderung untuk makan makanan yang berkhasiat seperti snack, buah-buahan ataupun jus buah-buahan sebagai snack mereka? Okey. Rasanya dia lebih kurang macam jawapan Dr. Dewi juga lah. Cuma saya cuba bagi jawapan yang berbeza sedikit ya. Okey, jadi pertamanya inisiatif ibu bapa ni, poin dia adalah role model. Role model. Ibu bapa mesti tunjukkan contoh kerana kanak-kanak ni dia ikut saja apa yang ibu bapa makan. Dan bila ada repetitive behavior, lebih mudah untuk mereka ikut. Macam untuk para pelajar saya ada ajar dalam grup dalam counselling ya, pasal behavioral therapy, iaitu social learning theory ya, which is anak-anak ni dia akan ikut apa yang ibu bapa dia buat lah. Ya, dia contohnya sekejap ya. Okay, minta maaf ada gangguan ya, hari cuti ya, anak-anak semua di rumah. Okay, apa dia? Okay, pasal role model. Okay. Jadi kita tunjukkan yang makanan tu sedap lah ya. Contohnya bila sambil kita makan buah, sambil makan sayur, kita bagi tahu sedap lah makanan ni, macam tu lah sedap. Dia manis kan, dia crunchy lah. Ya, kita tunjukkan lawan tak no harm to eat this kind of food. Ya, jadi sambil mendidik ya, sambil kita makan, kita repetitive behavior, kita tunjukkan dalam setiap hidangan ada makanan berkhasiat tu. Dan sambil makan tu, kita terangkan kebaikan makanan itu. Which is bring this to point number 2 lah, which is educate them early. Ya, start educate them early. Kita daripada kecil dia terangkan tentang kebaikan makanan-makanan tersebut. Ya, jadi kita jangan belikan, sebagai parents, jangan beli langsung makanan-makanan tu lah. Bila tak ada, bila anak-anak ni kan dia hanya availability bergantung pada parents je lah. Kalau parents beli, adalah makanan tu. Kalau parents tak beli, tak adalah makanan tu. Ya, jadi contohnya bila tak beli makanan tu, anak-anak tak pernah jumpa makanan tu. Jadi dia tak tahu, dia tak rasa makanan tu sedap. Sebab banyak juga yang saya lihat ya, contoh di sekeliling, bila parents memang tak belikan makanan, tak bagi langsung anak-anak dia rasa dalam tempoh awal ya, kan sebelum masuk tadika tu. Jadi anak-anak tu sendiri memang menolak makanan tersebut sebab dia rasa tak sedap. Lidah dia taste bud dia memang dah biasa untuk makan makanan yang bagus sahaja. Ya? Jadi kita jadikan, parents patut jadikan makanan berkhasiat ya. Macam tadi bagi contoh sayur dan buah ya, sebagai macam kita punya staple food lah, makanan harian. Dalam setiap hidangan mesti ada sayur, mesti ada buah. Ya? Minuman pula waktu makan tu kita tak hidangkan air manis, kita tak hidangkan air gas, tapi kita hidangkan air kosong, kita hidangkan air buah contohnya. Ya, jadikan ia sebagai habit. Jadi bila anak-anak dah biasa tengok macam tu kan, dia akan rasa macam kalau macam pelik kalau ada makanan yang tak berkhasiat untuk dimakan. Macam pelik lah kalau minum, kita pun minum dengan air gas for example. Dan dia rasa gula-gula dan keropok tu, gula-gula dia rasa mungkin terlalu manis untuk dia. Keropok dia akan rasa macam terlalu masin tu sebab dia tak biasa makan. Sebabnya ibu bapa dah tunjukkan, dah beri daripada awal lagi, ibu bapa dah pupuk ya, untuk memberikan yang terbaik, untuk hanya mengajar anak mereka tentang makanan terbaik untuk mereka. Dan kajian membuktikan bahawa faktor pemakanan dan aktiviti fizikal ibu bapa secara signifikan yang akan mempengaruhi pemakanan dan juga aktiviti fizikal anak-anak mereka. Ya, jadi no wonder kalau memang anak tu biasa makan makanan tak berkhasiat, makan junk food, makanan fast food kan. Jadi itu disebabkan faktor pemakanan ibu bapa boleh juga.
Anak-anak yang tak pergi exercise, kita tengok parents dia. Parents dia exercise. Tak tahu macam mana anak nak tahu pasal exercise, what is exercise kan. Jadi penting untuk guru apa tunjukkan contoh yang baik kerana ia amat mempengaruhi pemakanan anak-anak mereka. Baiklah, terima kasih kepada Dr. Islami atas penerangan beliau yang sebentar tadi. Baiklah, nampaknya kita sudah sampai ke soalan yang terakhir. Jadi soalan ini saya ajukan kepada kedua-dua panel kita lah untuk menjawab. Baiklah, soalannya, seperti yang kita maklum, restoran seperti Subway menghidangkan pelbagai pilihan menu dan juga menu sihat. Persoalannya, sebagai ibu bapa, bolehkah kita mengambil Subway sebagai alternatif kepada restoran fast food yang lain seperti Burger King, McDonald's dan sebagainya? Saya mempersilakan Dr. Berry terlebih dahulu untuk menjawab soalan tersebut. Okay, terima kasih. Saya boleh katakan Subway would be a good alternative as compared to the said fast food brands. Okay, so kalau kita lihat pula mereka punya strategi mereka iaitu mereka menggalakkan pelanggan untuk memilih sendiri jenis sandwich, salad yang semestinya ia adalah sihat dan berkhasiat. Tetapi pilihan kita juga dalam pemilihan kita untuk untuk menjadikan ia satu sandwich sama ada ia adalah sihat dan berkhasiat ataupun ia juga boleh jadi tinggi lemak dan juga tinggi garam. Jadi ada beberapa tips yang rasanya kita boleh praktikkan untuk memastikan bahawa menu yang kita pilih adalah betul-betul sihat dan berkhasiat. Iaitu yang pertama, pilih roti tinggi serat ataupun whole grain bread. So kalau kita tengok kasihkan dia ada macam-macam pilihan roti dan biasanya pertama sekali dia akan tanya kita, okay, cik nak roti apa? So kita pilihlah roti yang tinggi serat. Okay, yang kedua, pemilihan sumber protein itu penting. So penting untuk kita pilih real food. Contohnya kalau kita tengok kat sana dia punya paparan menu tu ada pelbagai jenis yang kita boleh pilih di menu ataupun kita boleh customize sendiri. So dicadangkan untuk memilih real food, contohnya seperti roasted chicken, ayam teriyaki, walaupun dia adalah sedikit tinggi garam tapi ia adalah real food, okay? Dan juga contohnya tuna berbanding beef bacon ataupun kepingan daging atau ayam yang terproses. So ia bukan merupakan pilihan yang terbaik, okay? Dan akhir sekali adalah limitkan atau hadkan penggunaan pelbagai jenis sos ataupun mayonis yang sedia tinggi garam dan kalori. So kalau kita contohnya kita dah pilih dah whole grain bread with roasted chicken, dah betul dah tu, tapi kita kata okey saya nak sos mayonis extra, letakkan juga sos cili manis dan juga macam-macam sos lagi. So at the end of the day sandwich yang kita pilih itu adalah actually tinggi garam dan juga tinggi kalori yang tak sepatutnya kita perlukan secara berlebihan. Okey, dan juga kalau boleh kita ambillah a la carte. Kalau kita ambil yang package, dia ada bersama sekali dengan set minuman, iaitu kita tahu sedia maklum adalah soft drinks dan tinggi gula serta tinggi kalori, dan juga dia ada pilihan iaitu seperti cookies kan. So ia mana ia adalah lebih manis. Sesekali tak ada masalah, tapi kalau boleh untuk pemilihan lebih sihat kita belilah a la carte, iaitu hanya beli sandwich sahaja. Okey. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Syarul Baria atas penjelasan sebentar tadi. Sekarang kita teruskan pula dan beralih kepada Dr. Islami. Apakah pendapat doktor tentang persoalan tadi? Pendapat saya tentang persoalan tadi sama seperti apa yang Dr. Berry jawab. Memang bagi saya kita tak bolehlah nak stand dari mana-mana fast food dan memang sememangnya dia adalah satu pilihan yang agak yang sihat lah. Memang kalau kita baca ada juga tinjauan yang telah menyatakan bahawa contohnya macam Subway dia dari alternatif yang sihat yang mata-mata bukti, tapi kita tak boleh nak kata okay pergi makan Subway for example, disebabkan kalau tengok fast food lain juga macam contohnya macam McDonald's pun dah start ada pilihan sihat. Dia dah start buat ada jagung contohnya kan. Dan KFC pun kita nak kata dia totally tak sihat sebabnya ayam dia bergoreng for example, tapi dia adalah ayam, dia ada sumber protein juga. Jadi kita kena buat satu pilihan yang bijak. Apa keperluan kita waktu tu lah. Ya kalau kita nak makan contohnya kita nak Subway memang pilihan yang bagus kalau tak ditambah condiments yang
berlebihan. Dan kalau kita ambil sayur dengan, kita letak sayur dengan ni, tapi kalau nak cakap just choose Subway sebab dia good alternative, seolah-olah kita menggalakkan pula dia pergi memilih fast food begitu. Ya? Jadi poin saya adalah kalau nak ambil fast food tu, sekarang ni fast food pun dia dah ada pilihan-pilihan sihat, jadi make a good choice. Equip diri kita dengan knowledge, ya, apa yang sepatutnya boleh, apa yang sepatutnya sesuai untuk kanak-kanak makan, dan apa hidangan yang tidak sesuai, yang tidak boleh untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi of course lah, once kita pergi, anak-anak ni kalau tengok kat Subway, ada yang suka, ada yang tak suka, sebabnya Subway ni dia banyak sayur kan, dia choice dia mungkin daripada segi meal size dia tu adalah size dewasa, compare dengan bila dia pergi ke McDonald ke, dia pergi KFC ke, dia lebih suka lah pula sebabnya dia ada choice untuk kanak-kanak kan, dia ada burger, dia ada fries semua kan. Jadi itu poin saya, ya. Kalau mengikut pandangan saya, kita sendiri kena ada knowledge dan tahu untuk apakah pilihan yang sesuai untuk kita beri kepada anak kita tersebut. Buat pilihan yang bijak. Tak semestinya kat situ kita makan sihat, semuanya sihat. Kalau kita ambil yang berlebihan pun tak bagus juga untuk kesihatan. Okay? Baiklah, terima kasih kepada Dr. Islami atas penerangan sebentar tadi. Sebagai kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pengambilan makanan segera akan memberi pelbagai implikasi yang buruk kepada pembesaran kanak-kanak. Benarlah seperti telahan orang tua-tua, jangan ambil mudah dalam sesuatu perkara jika tidak mahu susah. Oleh itu, peranan ibu bapa adalah sangat penting dalam menjaga pemakanan anak-anak dan mengurangkan pengambilan makanan segera seperti ini. Nampaknya sesi forum kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita, iaitu Dr. Berry dan Dr. Nur Islami kerana sudi bersama-sama meluangkan masa dalam forum ini bagi merungkai mengenai implikasi makanan segera terhadap pembesaran kanak-kanak. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu para ibu bapa di luar sana bagi menangani masalah-masalah ini terhadap anak-anak mereka. Terima kasih diucapkan kepada forum sebentar tadi. Semoga hadirin hadirat sekalian mendapat input yang bermanfaat dan lebih cakna terhadap implikasi makanan segera terhadap pembesaran kanak-kanak. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis kita pada pagi ini akan diteruskan dengan tayangan video masakan 4 resepi SEM, iaitu sihat, enak dan menarik untuk kanak-kanak yang telah disediakan oleh Biro Demo Masakan Program. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi slot video sihat, enak dan menarik SEM, kami akan menunjukkan 4 resepi mudah yang boleh anda semua cuba di rumah. Untuk resepi yang pertama, saya akan menunjukkan cara-cara membuat bread apple pie. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sebiji apple yang beranggaran 195 gram, 5 keping roti, 1 biji telur, 1 sudu besar madu, 1 sudu besar gula, 1 sudu besar mentega dan 1 sudu teh serbuk kayu manis. Mula-mula, masukkan mentega ke dalam kuali dan biarkannya cair. Masukkan apple yang telah dicincang ke dalam kuali dan kacau sehingga lembut. Tambah gula dan madu, gaulkan sehingga rata. Kemudian, masukkan kayu manis dan gaulkan. Apabila inti sudah keperangan, padamkan api dapur. Di dalam sebuah mangkuk, pecahkan telur dan pukul sehingga sebati. Sekarang, potong sisi roti dan lenyekkan roti tersebut. Sapukan telur pada setiap sisi roti. Letakkan inti apple tadi di sebelah bahagian roti. Lipatkan roti menjadi separuh, kemudian kemaskan sekeliling roti supaya inti apple tidak melimpah keluar. Setelah roti sudah disusun di atas dulang pembakar, sapukan telur di bahagian atas roti. Bakar selama 15 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Anda boleh menambah lagi 5 minit pada suhu yang sama jika ia kurang rangup. Jika menggunakan air fryer, tukarkan telur kepada mentega sebagai sapuan di atas roti.
Resepi kedua kami pula ialah popcorn brokoli. Bahan-bahan yang diperlukan ialah setengah biji brokoli dan seulas bawang putih, setengah cawan serbuk roti, setengah cawan keju cheddar, oregano dan telur, serbuk paprika, serbuk lada hitam, garam dan gula. Mula-mula, cincang halus brokoli yang sudah dicelur bersama bawang putih. Kemudian, masukkan bahan tadi ke dalam mangkuk. Tambahkan garam dan gula secukup rasa, secubit lada hitam, setengah sudu teh oregano, setengah sudu teh serbuk paprika, kacau sehingga rata. Tambahkan telur ke dalam adunan itu tadi. Setelah itu, masukkan keju cheddar, serbuk roti dan gaulkan sehingga sebati. Akhir sekali, tambahkan 2 sudu besar minyak sayuran. Di atas dulang pembakar, bentukkan adunan secara berbola menggunakan sudu atau scoop aiskrim. Bakar popcorn selama 15 ke 20 minit pada suhu 200 darjah Celsius. Popcorn yang telah sedia boleh dihidangkan bersama mana-mana sos yang anak anda gemari. Seterusnya, untuk resipi yang ketiga, saya akan menunjukkan cara-cara membuat susu pisang. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat susu pisang ialah 1 biji pisang bersaiz sederhana dan 1 cawan susu. Pertama sekali, buang kulit pisang bersaiz sederhana yang telah disediakan sebentar tadi dan potongkannya dalam bentuk kecil supaya ianya mudah hancur jika dikisar. Kemudian, masukkan pisang yang telah siap dipotong dan 1 cawan susu ke dalam pengisar. Tutup pengisar dan kisarkan sehingga pisang hancur sepenuhnya. Sekarang, susu pisang sedia untuk dihidang. Dan jika anda inginkan susu pisang yang sejuk, hidangkan susu pisang tersebut bersama ais. Seterusnya, untuk resipi yang keempat iaitu resipi yang terakhir, saya akan menunjukkan cara-cara membuat cucur rolled oat. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cucur rolled oat ialah 5 sudu makan rolled oat yang dikisar sehingga halus, 1 biji telur, setengah biji bawang putih yang dipotong dadu, setengah biji lobak merah juga dipotong dadu, sedikit daun sup dan daun bawang, 1 biji cili besar hijau, 1 biji cili besar merah dan kedua-duanya dipotong halus, 50 gram dada ayam yang dicincang halus, minyak masak, serbuk lada hitam dan secubit garam. Pertama sekali, masukkan semua bahan yang telah disediakan sebentar tadi ke dalam mangkuk menjadi satu adunan. Kemudian, gaulkan adunan tersebut sehingga ianya sebati. Seterusnya, panaskan minyak di dalam kuali. Setelah minyak panas, goreng adunan tadi sehingga berwarna kekuningan. Akhirnya, cucur rolled oat sedia untuk dihidang. Baiklah, semoga video masa keempat resepi SEM, sihat, enak dan menarik itu tadi dapat memberi manfaat kepada hadirin sekalian. Para hadirin yang dikasihi, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video Badan Cergas Minda Cerdas yang telah disediakan oleh Biro Multimedia Program. Badan yang sihat semestinya mempunyai minda yang sihat. Jika kebiasaan kita melihat kanak-kanak bermain di taman permainan, itulah waktu paling gembira bagi mereka, iaitu waktu mereka aktif.
Malangnya, jika kita lihat pada realiti sektor pendidikan, mereka lebih menumpukan kepada aspek pendidikan. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa wujudnya ketidakseimbangan dalam perkembangan tumbuh-besar kanak-kanak kerana ia hanya bergantung kepada kebolehan akademik dan kurangnya penekanan aspek lain dalam konteks kesihatan kanak-kanak. Jadi hal ini perlu diubah bagi memastikan prestasi kanak-kanak tidak hanya tertumpu kepada kemampuan intelek tetapi kepada kesihatan fizikal mereka juga kerana ia aspek yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Nasruddin dan saya akan menerangkan kepada anda bagaimana kesihatan badan mampu mempengaruhi minda. Jadi kita lihat ramai pakar dan penyelidik telah menjumpai serta membuktikan secara saintifik bagaimana kecergasan badan ini mampu memberi impak kepada kecerdasan otak. Bukti yang dijumpai adalah senaman fizikal bertindak sebagai pemodulasi gen yang kuat di mana ia berfungsi melakukan perubahan struktur dan fungsi kepada otak. Sebagai contoh, pemodulasi gen memberi efek kepada keplastikan otak. Apa itu keplastikan otak? Ia kemampuan jaringan saraf di otak untuk berubah melalui pertumbuhan dan penyusunan semula. Jadi selain itu, senaman fizikal juga mempengaruhi kemahiran kognitif, sikap serta tingkah laku akademik. Jadi secara umumnya, senaman fizikal mempengaruhi sebahagian besar tindak balas, biologi dan psikologi. Jadi kita lihat satu-satu frasa tajuk kita pada hari ini. Menurut definisi yang diberikan oleh Universiti Daerah Minnesota yang menjelaskan bahawa badan yang cergas ialah badan yang mendapat nutrisi yang lengkap, senaman yang kerap, menjauhi tabiat yang berbahaya, bertanggungjawab kepada kesihatan badan dan merujuk kepada pakar kesihatan jika perlu. Sementara itu, minda yang cerdas pula ialah keadaan minda yang waras dan terlibat secara aktif dalam interaksi dunia. Apabila dicantumkan kedua frasa tersebut, ia membawa makna kesejahteraan dari segala aspek, iaitu fizikal, mental dan sosial yang sempurna tanpa kewujudan sebarang penyakit atau kelemahan sama ada fizikal maupun mental. Apabila kita betul-betul memahami frasa badan cergas dan minda yang cerdas, barulah kita boleh menerusi poin yang pertama, iaitu apakah definisi senaman yang dimaksudkan sesuai bagi kanak-kanak? Okey, senaman yang dimaksudkan di sini adalah senaman fizikal sederhana ke bersungguh-sungguh atau bertenaga. Atau dalam bahasa Inggerisnya, moderate to vigorous physical activities. Bagi senang, saya rujuk senaman fizikal ini sebagai MVPA. Jadi MVPA ini adalah senaman yang memerlukan penggunaan tenaga yang melibatkan 4 jenis proses metabolik badan atau 40 ke 60% daripada penggunaan maksimum oksigen. Dalam bahasa mudahnya, MVPA ini adalah senaman fizikal yang membuatkan jantung kita atau pernafasan kita berdegup dengan lebih laju. Okey, mari kita lihat contoh MVPA yang pertama. Yang paling mudah dan lazim dilakukan oleh kanak-kanak ialah berjalan atau berlari. Okey, berjalan ini bukan jalan yang biasa-biasa. Berjalan ini merujuk kepada jalan yang separah laju. Kerana berjalan pada kelajuan ini sahaja yang membenarkan degupan jantung kita bekerja dengan lebih keras untuk menyalurkan darah dan oksigen lebih laju kepada seluruh anggota badan. Berlari pula sememangnya terbukti meningkatkan daya ketahanan badan serta minda. Okey, dalam suatu survei sukarela yang dinamakan Human Connecticome Project, penyelidik ini telah menjalani ujian kognitif kepada sukarelawan dan mendapati bahawa tahap daya tahan yang tinggi berkait rapat dengan kecemerlangan akademik mereka. Okey, MVPA yang kedua paling sesuai adalah apa? Melompat atau memanjat. Okey. Kedua perbuatan ini memang lazim dalam kelakuan kanak-kanak. Jadi, sebagai bapa, janganlah kita menghalang keinginan kanak-kanak dalam mereka nak menjadi aktif. Kerana memang lumrah mereka dalam membesar pun mereka cenderung kepada bermain. Okey. Saya faham kadang-kadang agak sukar nak
kawal kelakuan kanak-kanak, terutamanya bila umur optimum mereka yang memang mereka mahu bermain. Jadi dengan memperuntukkan waktu bagi mereka untuk bebas, aktif dan tanpa penghalang, dengan pendekatan itu lebih sesuai. Biarkan mereka melompat, memanjat, berlari dan bebas bermain, kerana galakan ibu bapa amat penting dalam mendidik dan mengasuh perkembangan positif kanak-kanak dari segi aspek senaman fizikal. Jadi bagaimana cara terbaik untuk menerapkan sikap aktif dalam diri kanak-kanak? Dengan cara apa? Dengan cara persekitaran. Persekitaran yang sesuai dapat mendorong kanak-kanak untuk lebih terlibat dan aktif dalam senaman fizikal. Di samping itu mereka tidaklah terasa beban kerana ia sudah diterapkan dalam aktiviti lazim harian mereka. Dan lebih mudah untuk ibu bapa memastikan anak-anak mereka aktif. Jika kita lihat pada slide saya telah menerangkan 5 contoh mudah di mana kanak-kanak dapat memenuhi keperluan MBBM mereka. Dan contoh-contoh ini juga jika kita perasan memang wujud dalam bentuk senaman fizikal. Jadi suasana yang positif mampu memberi sokongan yang positif di samping menggalakkan aktiviti fizikal atau senaman fizikal dalam diri kanak-kanak. Kerana apa? Apa pentingnya menerapkan senaman fizikal dalam diri kanak-kanak? Merujuk kepada penyelidikan yang dilaksanakan oleh Twisk and Joe W. Mereka mencadangkan dalam artikel yang mereka terbitkan di mana aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari mampu meningkatkan serta mengekalkan kekuatan dan kesihatan tulang, mempromosi kesihatan kardiorespiratory, mengurangkan peratusan lemak berbahaya dalam badan serta memperbaiki fisiologi badan. Menurut artikel beliau juga telah diwujudkan garis panduan aktiviti fizikal untuk kanak-kanak yang diisukan oleh Persidangan Konsensus Antarabangsa, di mana ia diwujudkan untuk mengurangkan peratusan obesiti kanak-kanak dalam sedunia. Jika ingin mengetahui lebih lanjut kepada pengisian dan maklumat yang saya kongsikan sebentar tadi, boleh rujuk kepada artikel-artikel yang tersenarai di dalam slide ini. Jika ada sebarang pertanyaan lebih, boleh tanya saya atau boleh tanya untuk penjelasan yang lebih sahih, boleh tanya kepada pensyarah-pensyarah. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas video sebentar tadi. Semoga video Badan Cergas Minda Cerdas itu dapat memberi manfaat kepada hadirin sekalian. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan pengumuman pemenang pertandingan menghias bento. Baiklah, pemenang menghias bento dimenangi oleh Saudari Nur Hazirah Amalina binti Cik Hussein. Majlis merakamkan jutaan tahniah kepada pemenang yang diumumkan sebentar tadi. Semoga para ibu bapa juga turut mencuba menyediakan bento yang menarik minat anak-anak untuk menikmati hidangan bekal yang berkhasiat. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya tayangan video itu tadi, maka sudah hampirlah kita ke penghujung majlis ini. Oleh itu, hadirin diminta untuk mematikan kamera dan berdiri bagi menyanyikan lagu UiTM di Hatiku. Oh
Terima kasih atas nyanyian sebentar tadi. Sebelum kita sudahi majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama merakamkan gambar kenangan dengan sesi fotografi. Oleh itu, hadirin dan hadirat sekalian diminta untuk membuka kamera. Okey, semua sedia? 1, 2, 3. Lagi sekali, 1, 2, terima kasih. Baiklah, sebelum majlis bersurai, di sini terdapat satu pengumuman penting. Para hadirin diminta untuk scan QR code atau mengisi link kehadiran melalui pautan Google Form yang telah disediakan di ruangan komen sebelum meninggalkan Google Meet atau Facebook Live. Saya wakil bagi pihak jawatan kuasa program ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin sekalian atas kerjasama yang diberikan sepanjang majlis berlangsung. Di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu daripada kelemahan kami yang bernama insan. Sekian saya akhiri majlis kita pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Terima kasih.